Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang ada anak G6PD ataupun cucu ke siapa atau anda sendiri ada G6PD yang dah berpengalaman, boleh kita kongsi. Sebab ini adalah yang paling common penyakit enzim yang tak cukup dalam badan. Saya ulang, penyakit enzim. Kita kan ada enzim yang menjalankan fungsi badan kita, termasuk hormon, enzim, semua tu ada di dunia. Yang paling common, yang paling ramai kena enzim tak cukup atau kekurangan enzim ialah yang dinamakan G6PD. Maksudnya glucose 6-phosphate dehydrogenase. Nama sampai bila pun tak ingat tak apa, tapi yang penting bukan hormon, enzim ini diperlukan sangat-sangat untuk menjaga red blood cell kita punya production. Kalau tak cukup G6PD ni, kita tak boleh jaga red blood cell kita, sebab dia akan jadi pecah ataupun dia akan jadi relay. Dia akan, orang panggil apa, lysis, maksudnya breakdown. Sebab apa? Untuk menjaga dia punya cellular membrane dia, nak jaga kemantapan red blood cell, kita perlukan G6PD. Ada 400 juta rakyat di dunia yang tengah menghadapi masalah ni, dan ramai lagi yang tak sedar yang dia ada G6PD. Sebab ramai, majoriti yang ada G6PD sebenarnya tak tahu yang dia ada G6PD punya kekurangan masalah enzim ni. Bak kata setengah kajian sampai 70% daripada population kita ada sikit sebanyak, cuma lebih ramai yang tak tahu daripada tahu. Saya nak cerita macam mana kita nak tahu dan kita nak dengar gejala-gejala dia. Sebab apabila G6PD ni tak cukup, ada satu bahan yang dinamakan glutathione. Pernah dengar kan? Glutathione ni adalah antioksidan yang kuat untuk menahan body kita daripada dirosakkan oleh free radical. Free radical ni sentiasa keluar dalam badan kita secara fitrah je. Macam dunia kita juga, sampah mesti ada. Kalau bersih mana pun kawasan perumahan tu mesti ada sampah kan. Jadi kita sampah ni mesti keluar, tapi ada orang ambil, orang tukang sapu semua. Jadi glutathione ni dia sapu bersih, dia jaga badan kita. Tapi kalau glutathione tak cukup disebabkan oleh G6PD tu berkurangan, maka rosaklah contoh kita punya sel akan rosak, DNA akan rosak, protein-protein kita tak boleh kita cerna dengan baik, sel membrane kita, selaput sel pun rosak. Dan yang paling bila kita takut bila rosak ialah red blood cell. Dan bila red blood cell ni pecah, dia panggil hemolysis, dah gelai-gelai, dah retak-retak, dah inilah orang kata tak sempurna lagi dah. Maka apa akan jadi ialah dia akan bertukar jadi hemoglobin tu akan jadi rendah, maka jadilah masalah anemia. Okey, sebab tu budak-budak ni perlukan tambahan darah, betul tak? Kena transfusion, kadang-kadang tu setiap bulan kena. Saya memang kalau kes-kes macam ni, saya kadang-kadang sebagai doktor pun tak sampai hati tengok budak-budak ni. Kecil-kecil lagi, setahun, 2 tahun dah nak kena transfusion. You bayangkan, bila umur dah boleh pergi sekolah pun, dia orang kena ambil cuti, kadang-kadang sakit, muka dan kulit dah jadi hitam. Faham tak? Sebab masalah iron lagi dalam badan yang berlebihan, nak kena keluarkan iron yang lebih tu pula pun satu masalah lain. Dan bila hemoglobin tu pecah pula, dia jadi heme dengan globin. Tak apa, heme tu technically bila terlalu banyak dia tak boleh keluar. Sebab liver tak cukup kekuatan untuk merembeskan menyahkan rembesan ini, maka bilirubin tu meningkat dalam badan. Bila bilirubin yang datang daripada heme tadi tinggi, maka dia akan jadi warna kuning kulit. Itu yang dipanggil jaundice. Pernah tengok kan baby yang jaundice, kalau seminggu 2 tak apa, tapi kalau lebih teruk-teruk sangat tu, sampai setiap bulan dah mula kuning kulit mata, maka inilah yang takut-takutkan sangat oleh ibu dan bapa. Sebab dia boleh cross the brain barrier, boleh pergi ke otak, boleh rosakkan otak. Dia pergi ke kidney, dia rosakkan buah pinggang. Ini yang kadang-kadang membawa, minta maaf saya cerita, boleh membawa maut pun untuk baby-baby semua ni. So jaga baik-baik. Ada yang boleh sampai dewasa, kalau dia cuma peringkat, ada klasifikasinya, ada 5 stages. Faham tak? Ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Ini kerja-kerja doktor lah untuk memberi dia punya betapa serius atau tak seriusnya anda. Setengah orang cuma allergic pada makanan dan dia boleh sampai tua pun macam orang biasa.
Cuma dia kena berhati-hati yang saya nak cerita pada malam ini. Baik. Semua ni adalah penyakit genetik. G6PD antara satu-satunya penyakit genetik yang Tuhan jadikan selalunya kepada boys. Saya ulang, selalunya kepada boys. Sebab yang bawa gene ini adalah yang dipanggil X gene. Okay. Dan boy kan ada XY, kita punya kromosom tu, kita punya signal kita tu XY. Jadi kalau X kita satu rosak, Y ni dah tak boleh buat apa dah. Kenapa dia tak kena kat perempuan? Sebab selalunya perempuan ada 2X, betul tak? Kalau satu X dah kena genetik punya problem, mutasi semua tu, dia ada satu X lagi yang boleh spare untuk buat G6PD ni. Faham? Sebab tu budak lelaki yang semuanya yang selalu kes-kes ni kena kepada lelaki. Boleh? Baik, ada dua jenis, satu Mediterranean, satu lagi dia panggil African type sebab asal usulnya daripada sana. Dan yang lebih teruk ialah Mediterranean. Tapi yang hairannya, kalau orang yang kena G6PD ni, dia boleh menahan daripada masalah kena malaria, kena gigit-gigit nyamuk semua ni. Dia ada protection dia. Apa yang menyebabkan bila bilirubin tadi, ingat tak, sebab tak cukup G6PD ni rendah, dia sampai bermasalah dalam badan sehingga akan dapat kuning, dapat masalah otak, kidney semua, maka ni dipanggil oxidative stress. Maksudnya yang berkarat-karat tu selalunya kita sikit-sikitnya body kita boleh hilangkan, kalau kita jaga makan minum pun boleh hilangkan. Tapi bila masalah G6PD ni, dia mau tak mau kita kena betul-betul sensitif kepada orang-orang yang menghadapi G6PD. Kalau dia kata dia ada G6PD, pastikan bila nak pergi hospital, nak pergi klinik, bawa list yang doktor bagi. Satu ialah ubatan. Ada setengah jenis ubat, kalau you salah makan, dia terus react, lebih teruk lagi. Budak tu lebih daripada anemia, nanti dia jadi orang panggil reaksi atau allergic kepada contoh ubat-ubat Primaquine, Chloroquine, ubat-ubat seperti untuk malaria juga tu. Ubat-ubat painkiller terutama sekali, lagi sekali mainkan peranan yang dahsyat untuk penyakit-penyakit macam ni. So medication ada list doktor bagi, jangan lupa bawa ke mana-mana pun untuk baby-baby kita ni. Okay. Number 2 ialah bagi mereka yang dah kena hepatitis pula tu. Lepas tu ada kes-kes yang kena pneumonia. Orang yang kena hepatitis dan kena pneumonia, kalau ada G6PD, kena terus terang jaga habis-habisan. Okay? Jangan main-main. Satu lagi, mereka yang suka jadi acidic badan, dia panggil metabolic acidosis. Senang sangatlah. Contoh, kalau you salah-salah puasa macam mana, yang tak kontrol ke, atau makan makanan yang banyak sangat asid ke apa, so bila you jadi metabolic acidosis, orang yang buat keto tu hati-hati untuk G6PD ni. Saya rasa jangan, sebab nanti sementara you nak dapat keto stable, takut-takut nanti berbahaya. Contoh, seterusnya kalau you ada selalu inflammation atau infection, jangkitan kuman dan sebagainya, orang-orang macam ni kena jaga betul-betul. Lepas tu makanan dan minuman jaga, seperti tak boleh lagi G6PD ni ada list dia bagi, selalunya kacang-kacang soya punya produk tak boleh. Apa lagi, of course you tak minum red wine lah kan, orang-orang mak saleh. Kalau you dah dewasa ada G6PD, kan saya kata ramai yang masih hidup dengan G6PD seperti biasa. Yang saya kata bawa maut tadi tu cuma segelintir sahaja, itu pun kena jaga. Terutama sekali baby yang daripada awal lagi yang dah kena transfusion. Okey, ubat gegat, tahu ubat gegat yang bulat-bulat tu tak? Jangan main dengan ubat gegat. Kalau budak G6PD, orang yang dye rambut dengan henna pun tak boleh. Lepas tu henna ni apa? Inai. Okay. Legumes, bahan-bahan atau makanan yang bedal ni semua ni jaga. Okay. Lepas tu siapa lagi, G6PD boleh hilang tak? Selalunya tak boleh hilang, tetapi dia boleh dikontrol dan dihindari daripada kena. Alright. Selalunya by the time doktor dah ajar you all setahun 2 tahun tu, you dah tahu apa nak bagi tak bagi. Legumes, kacang panjang, kacang-kacang ni lah, jenis bende semua tu hati-hati. Fava beans, kat sini saya pun tak tahu apa dalam bahasa Malaysia fava beans ni, tapi majority saya kata kebanyakan tidak bermasalah. Sebab tu ramai yang kadang-kadang heran kenapa dia ada sikit sebanyak aja sensitif.
Kenapa setengah orang sampai tak boleh buat apa pun. Kadang-kadang dia tak makan bahan-bahan yang sensitif ni pun dia boleh jadi bermasalah. Okay, macam kacang parang tu betul tak boleh. Kan doktor dah bagi list tu kan. Dan kalau you tengok gejala seperti kuning, jaundice, selalunya budak-budak kecil lah ni, atau kencing dah jadi macam air teh pekat, lepas tu ke kacang ada yang tak boleh, cek. Okay. Kita punya sachet inci oil pun saya tak bagi selalunya, takut-takut nanti dia sensitif ke. Kalau tak pun rasa sikit dulu. Okay. Next, hypotension. Orang-orang G6PD ni dia boleh rendah blood pressure dia. Selalunya disebabkan dia anemia, dia punya degupan jantung dia lebih berdebar-debar, dan dia selalu suka confuse. Maklum sajalah orang yang ada anemia ni oksigen tak cukup, jadi fokusnya agak ganggu. Alright, selepas you check dengan doktor semua, doktor make sure G6PD tu tidak rendah sangat. So kalau you suspect je, you pergi check, doktor boleh tolong bantu confirmkan you ada tak ada G6PD. Tapi rajin-rajinnya daripada kecil you dah tahu kan, sebab zaman sekarang bila you dilahirkan saja darah anda akan diambil, maksud saya darah baby itulah akan diambil dan dipastikan you tak ada G6PD. Okay. So nasihat saya, jangan kena bahan-bahan atau makanan ataupun apa-apa yang doktor dah bagi satu list, bawa ke mana-mana pergi. Alright. G6PD tu apa? Saya dah cerita tadi, tengok balik lagi sekali boleh tak? Okay. Lepas tu anda kena ambil folic acid, kena check you punya iron tinggi tak tinggi dalam badan. Doktor akan buat sesuatu nanti untuk keluarkan iron, ada ubat-ubat yang tertentu. Dan kalau kena transfusion selalu tu, saya pernah menasihati ada orang yang ada G6PD dulu, saya cuba membantu mereka dengan hidrasi. Make sure dia cukup air. So salah satu daripada awalan percubaan dulu, kita bagi RX water dahulu, ada kebaikannya. Kebaikannya dari segi macam ni, kalau dia selalu kena ambil transfusion tiap bulan sekali, saya ada 2-3 kes lah, tak banyak sebenarnya, tapi baby ni saya kesian sangat. Saya kata cuba buat yang kita belajar sikit tentang hidrasi. Bila dia cukup dengan air, contohnya air zam-zam, air yang bermineral yang cantik, air yang bersih lah kan, air macam RX water tu, maka mereka dapat menjauhkan sedikit, tak menjauhkan sedikit daripada tiap-tiap bulan transfusion, dia buat 2-3 bulan sekali. Itu bagi saya alhamdulillah, bolehlah tu. Satu lagi kita bagi jaga baik, suplemen pun tak semuanya boleh. Saya selalu cuma bagi mereka Rextra 1 titik je, 2 titik je, sebab mineral dia orang memang berkurangan. Sebab makan dia orang pun berterabur budak-budak ni. So kalau boleh acahkan dia orang makan benda-benda yang sihat saja, buah-buahan, sayur-sayuran masih lagi boleh. Yang mana tak boleh, you tengok nanti doktor akan bagi list tu dalam senarai, satu kertas dia bagi pada you all. Lepas dah umur 20 pun, yes, you boleh carry. Memang genetiknya sampai akhir hayat lah, tapi cuma sama ada you serius, kena tak kena, dan berapa kali you kena, itu saja. Baik, last kali ialah hidup seperti sedia kala. Kalau nak bersukan dan sebagainya itu pun tak payah ambil sukan-sukan yang serius-serius lah, yang belaga-belaga semua tu tak payah, boleh. Lain pada tu, tidur, matahari semua kena cukup ya. Vitamin D3, K2 tu boleh sambung. Yang lain saya rasa saya cuma boleh mendoakan supaya mereka ni tak kena penyakit yang serius-serius ya. Anda kena betul-betul banyak bersabar, jaga anak-anak ataupun baby-baby ni ya. Boleh derma tak darah? Tak perlu. You jangan budak ataupun orang G6PD ni tak payah kacau dia orang lah, sebab sengsara dia orang dah cukup. Kalau you nak derma darah untuk mereka, memang boleh lah. Yes, of course, memanglah dia orang nak darah, takkan tak nak mesti. Vitamin C pun boleh, tapi dos yang secukupnya saja. Ada kala dia orang sensitif juga dengan vitamin C, sebab kan dia orang ni genetik. Yang menyusu dengan G6PD pun you tak boleh ambil bahan-bahan yang mereka tak boleh ambil, faham? Kalau dia tak boleh ubat kata A, you pun tak boleh ambil ubat A, sebab melalui susu boleh transfer, faham tu?
Alright, katakan dia tak boleh ambil kacang soya. You pun tak boleh ambil kacang soya kalau you menyusu baby you. Okay. Boleh faham ya? Okay, right. Thank you.